السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sambung kuliah kita pada muka surat 171, iaitulah bab yang ke-6. Nah, jadi kitab kita ni ada lagi 2 bab. Itulah yang kita baca pada pagi ini, dan ada satu lagi nanti babnya ialah saya mestilah memahami syarat-syarat bai'ah dan keanggotaannya. Pada pagi ini kita melihat tentang bab yang ke-6, iaitulah sebagai seorang muslim yang mengaku diri dia beragama Islam dan dia memahami apa yang perlu dia lakukan sebagai seorang muslim. Maka di antaranya saya mesti memahami tentang pemusatan amal Islami. Tuan-tuan rahimakumullah, kalau kita boleh ibaratkan, kalau kita nak pergi Pulau Pinang ataupun Kedah, bila sampai simpang 4 tol Taiping Utara, kalau kita daripada Kemunting, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 3 jalan. Jalan yang pertama, kita terus, kita ambil resit tol ataupun kita tas, kemudian sampai depan kita kona kanan. Ataupun kita memilih jalan simpang 4, hijau lampu trafik, kona kanan, lalu depan Masjid Kampung Diu. Ataupun yang paling jauh lagi ialah bahawasanya dia kona kiri, masuk tol Cangkat Jering ataupun tol Kuala Kangsar, lepas tu kona kanan. Lagi jauh lah. Okey. Jadi maksudnya ialah bahawasanya kita sebagai seorang Islam yang kita masuk menggabungkan diri kita bekerja untuk Islam ataupun dalam jamaah atau persatuan Islam, di antaranya ada 3 ataupun 2. Kita tengok sini ada 3, tapi dalam huraian 2 dan 3 itu nanti dia gabungkan.
Di sana terdapat 3 perkara penting yang mesti dipahami oleh petugas amal Islam bagi memastikan kejayaan kerja-kerja mereka. Yang pertama ialah matlamat perjuangan yang jelas. Kita gabungkan diri kita dalam amal Islami. Apa matlamat kita? Nak populariti ke, ataupun untuk mendapatkan jawatan, sekaligus untuk membina empayar kehidupan kita ataupun kaum keluarga serta kroni-kroni kita. Sebab itu ramai pejuang-pejuang Islam yang kecundang di tengah jalan. Sebelum dia meninggal dunia, bahasa kita hari ini adalah kalau dalam parti dia lompat ataupun dia tinggalkan parti tersebut, dia gabungkan diri dia dengan parti lain, ataupun mungkin dia mula-mula bebas dulu. Dia tengok jenguk mana boleh makan, mana boleh ngap. Inilah di antara yang berlaku dalam masyarakat dunia hari ini, khususnya mungkin kita di Malaysia. Sebab itu bila kita lihat matlamat dan perjuangan golongan ataupun parti-parti tertentu, kita lihat yang agak boleh dikatakan tak pernah berlaku dalam masa 5 tahun, negeri dan negara bertukar tangan silih berganti. Nah, yang akan berlaku ataupun yang sedang dalam keadaan ke arah itu ataupun dalam keadaan ke arah itu ialah negeri Melaka. Yang kedua ialah jalan menuju matlamat yang jelas. Kan? Kita nak pergi Pulau Pinang. Kan? Matlamat kita nak pergi Pulau Pinang. Persoalannya jalan mana yang kita lalui? Sama ada masuk tol terus atau kona kanan terus lalu Bagan Serai Parit Bunta, kan? Ataupun mungkin pergi dulu ke kiri masuk Cangkat Jering ataupun Kuala Kangsar. Yang ketiga ialah berpegang teguh, yakni iltizam dengan matlamat dan jalan yang jelas. Bila kita pegang, bila kita duduk, istilah gigit tu kita gigit dengan gigi geraham. Maknanya tercabut gigi tu barulah terlepas apa yang kita gigit. Huraian. Matlamat perjuangan yang jelas. Sebenarnya matlamat perjuangan merupakan daya tenaga yang sangat besar bagi para petugas yang bekerja untuk Islam. Seterusnya, dengan kepahaman ini ia dapat memelihara tenaga-tenaga ini dari dicurahkan pada dan disia-siakan kepada perkara sampingan dan pertarungan yang langsung tidak mempunyai hubungan dengan matlamat asasi yang diperjuangkan sama ada dekat maupun jauh. Sedangkan amal Islami ini menuntut seluruh kekuatan tenaga kemampuan dipusatkan untuk matlamat yang dituju. Tuan-tuan, kadang-kadang ketika kita dalam perjalanan, kalau kita tak pusatkan kita punya tujuan ataupun perjuangan kita, maka kadang-kadang membazir masa. Contoh, patutnya untuk kita sampai ke Kedah 1.5 jam sampai dah. Sampai sana kita boleh terus melakukan apa yang kita nak buat. Berbanding dengan sekiranya dalam perjalanan ada perkara-perkara yang tak penting, yang tidak ada tersenarai dalam matlamat dan tujuan yang kita capai, menyebabkan nanti kadang-kadang terbuang masa.
akan lebih lambat sampai. Malah mungkin bila kita sampai, kita tak boleh terus buat kerja sebab badan kita dah letih. Okey, nah. Saya bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling ringkas ialah dalam mencapai matlamat kita, ada sahaja orang yang mempertikai ataupun nak cuba menghalang matlamat tersebut. Di antaranya ialah perbezaan pandangan ataupun yang dipanggil ikhtilaf. Sebab itu dalam pemusatan Islam, kita kena jauhkan, jangan libatkan diri kita dengan perkara-perkara yang ikhtilaf. Kadang-kadang buang masa, nama debat. Debat ni adalah mencari kebenaran, bukan mencari siapa betul siapa salah, bukan mencari siapa hero siapa yang kalah, bukan. Sebab itu kalau kita banyak berbincang dalam perkara yang ikhtilaf, di antaranya ialah tak habis-habis nak bincang berkenaan dengan kunut, tak habis-habis nak bincang tentang talqin, tak habis-habis nak bincang tentang solat tarawih 8 ke 20 ke. Nah, benda-benda yang ikhtilaf dalam masyarakat ni tolak tepi, sebab ianya akan mengganggu matlamat dan tujuan asal sebenar dalam memperjuangkan matlamat yang akan dicapai. Dari pengkajian kami, yakni pengarang kitab ini, dia kata terdapat manhaj Islam, dan dari pengamatan dan renungan kami terdapat kitab Allah, dan dari pengalaman-pengalaman yang dilalui secara praktikal di dalam berbagai marhalah sejarah Islam, jelaslah kepada kita bahawa matlamat asal bagi agama Islam ini ialah supaya manusia mengabdikan diri kepada Tuhannya, sama ada dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat. Matlamat kita yang pertama ialah supaya masyarakat ataupun penganut-penganut Islam ni dapat beramal dengan Islam. Tuan-tuan, contoh. Macam mana kita nak menuju terus kepada konon-kononnya orang-orang yang mencuri potong tangan. Sedangkan dalam masa yang sama, dalam bab akhlak, dalam bab solat berjemaah, dalam bab membaca Quran, tuan-tuan, Quran ni yang pertama belajar membaca Quran. Bila dah pandai baca Quran, dia belajar mentafsirkan Al-Quran. Bila dia dah pandai mentafsirkan Al-Quran, bagaimana merealisasikan ajaran di dalam Al-Quran dapat kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Kalau yang hak ni pun kita tak dapat nak terapkan ke dalam masyarakat, dengan erti kata masyarakat tak faham tentang apa itu Islam, macam mana kita nak lebih jauh daripada itu? Contohnya apa dia? Kita nak terapkan hukum potong tangan, hukum orang sebat yang berzina dan sebagainya. Sebab itu pemusatan yang pertama ialah sembahyang kerana Allah, kahwin kerana Allah, apa lagi? Bersedekah kerana Allah. Semua satu pemusatan tersebut kita buat dulu bahawasanya matlamat apa sahaja perjuangan kita, pekerjaan kita adalah lillahi ta'ala. Inilah pemusatan yang pertama. Kalau ini dapat dipahami dan ini dapat diamalkan oleh orang-orang Islam, insya-Allah mudah kita untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang lain. Mereka, yakni semua masyarakat, mengabdikan diri kepada Allah di dalam masjid semasa mendirikan sembahyang
Dan mereka yang mengabdikan diri kepada Allah di dalam kedai semasa berjual beli. Tuan-tuan, sembahyang Islam ni bukan setakat sembahyang, puasa, haji, zakat. Dia kata itulah Islam. Tak. Nah, banyak lagi Islam ni. Nah, sebab itu ada orang kata, nak apa lagi Ustaz? Masjid dah besar. Kita dah sembahyang. Dia kata ada dah bank Islam. Ada tabung haji. Nak apa lagi? Nampak? Islam ni bukan setakat yang 4 tadi tu di samping mengucap 2 kalimah syahadah. Kan? Bukan setakat sembahyang je. Itu memanglah wajib fardu. Puasa, zakat, haji. Memanglah wajib fardu. Tapi dari segi itu, bagaimana akhlak Islamnya? Bagaimana sistem ekonomi Islamnya? Dipanggil sebagai muamalah. Adakah dia sembahyang, tapi dalam masa yang sama masih lagi melaksanakan dan mengamalkan sistem riba? Sistem ekonomi Islam juga sebahagian daripada ajaran Islam. Okey. Nah, jadi saya bagi contoh yang selalu viral, nah. Tapi saya rasa kalau dia orang Islam pun dia tak faham Islam. Tuan-tuan faham tak ada viral lah ni pun ada, sebelum ni pun ada. Okey, dia berjual beli macam ni. Kan? Jual ikan ke ataupun buah-buahan ke. Okey. Buah yang lama tu dia letak dalam karung ni. Okey. Nah, kadang-kadang kalau kita beli barang kat kedai ke, pasar malam ke, ataupun supermarket, jarang lah kan, yang jenis kedai-kedai ni. Tuan-tuan perasan tak dia ada meja, bawah tu kosong tu. Bawah tu macam-macam ada. Kan? Jadi pandainya dia orang ni silap mata. Contoh tuan-tuan nak beli udang ke, nak beli kentang ke, bawang ke. Okey, tuan-tuan kena, kita pastikan bahawasanya apa yang kita pilih lepas dia timbang, itu yang ada di hadapan kita. Cabai ke, nah, dia orang pandai. Dia buat contohnya apa? 600 gram atau setengah kilo. Duduk dalam plastik dah. Kan? Kemudian bila dia kata apa dia? Okey, pilih sendiri. Pilih masuk, kita pun pelan-pelan dia pun bawa lah seimbang. Di zaman Nabi sendiri pernah berlaku. Apa dia buat tuan-tuan? Yakni kurma tu dia letak yang depan ni ataupun di atas ni elok-elok. Yang bawah ni yang berabuk pun ada. Nah, tuan-tuan jaga. Kita yang paling berlaku, saya pernah beli ikan bilis. Punyalah lawa, bukan murah harga dia. 1 kilo RM70. 1 kilo. Memang saya terpesona. Okey. Kebetulan anak nak masuk asrama. Anak saya ni bila time lauk daging dan juga ikan keli, menunglah dia, kadang-kadang tak makan. Bila dia tak makan, pagi tu dia lapar, nanti dia akan belanja lebih lah masyarakat. Paling tidak RM6-7 lah masyarakat selagi dia belanja. Okey, jadi maknya buatlah goreng ikan bilis, kemudian dia bungkus dalam plastik, dia buat apa namanya orang kata apa? Yang seal elektrik tu. Maknanya lebih kurang bila dia nak makan, ambil sebungkus, letak dalam poket, pergi kantin. Kalau nanti lauk tu dia suka, hak ni bawa balik, simpan balik asrama. Kalau lauk tu ikan keli ataupun daging masak coroy, keluarlah ikan bilis, itulah dia makan. Jadi saya pun beli ikan bilis. Nampak lawa. Rupa-rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, silap ke dia sengaja ke, wallahu a'lam. Yang atas tu lawa, yang bawah tu bila sampai kat rumah goreng, jenis yang liat. Patutnya yang saya nak tu ialah bila kita goreng, makna dia kruk nak mudah patah. Ini tak. Nak gigi kadang-kadang sampai gigi tak boleh nak telan sampai luar. Itu dia punya liat ikan bilis tersebut.
Itu di antara penipuan dalam jual beli. Begitu juga beras. Beras ni kita tengok atas lawa, tapi rupanya dia campur dengan beras yang murah. Di zaman Nabi, bila mana berlaku demikian, Nabi perhati. Apa dia buat? Bila dia nak timbang kurma tu, dia jolok tangan dia ke dalam. Rupanya yang dalam tu tak berapa elok. Kan? Nabi dengan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi perasan. Nabi tegur. Ini adalah satu penipuan. Sebab itulah turun dalam Al-Quran satu surah, Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Allah bagi dah dalam Al-Quran. Ada jenis perangai manusia ni, kalau dia timbang untuk orang, sebab itu ada sebahagian golongan-golongan ni, kalau barang yang dia beli, ni kilonya. Tapi kalau barang yang dia nak jual, ini kilonya. Kenapa? Contoh mudah aja. Kalau nak nipu, ambil magnet tu, dalam 50 sen atau 20 sen tu, letak je atas ni tu. Dia punya Dia punya tempat letak piring tu. Itu agak-agak berapa tu? Dia tibai tidak-tidak 200 gram tu. Maknanya kita timbang sekilo, balik kat rumah lagi kita timbang dengan kilo kita. Awak 800 gram. Nah, idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yusirun. Kalau timbang untuk dia, tak lagi hang kena katok dengan kilo dalam neraka baru hang tahu. Kalau orang timbang untuk diri dia, dia suruh orang timbang lebih. Tapi kalau dia timbang ke orang, dia kurangkan. Inilah diantara penipuan-penipuan di dalam muamalat. Sebab itu dia kata sini, semasa mendirikan sembahyang dan mereka juga mengabdikan diri kepada Allah di dalam kedai semasa berjual beli. Menjadikan mereka abdi, yakni hamba kepadanya, ataupun mengabdikan diri kepadanya di dalam melakukan ibadah puasa juga. Menjadikan abdi kepadanya dalam melaksanakan perintahnya. Tuan-tuan kalau perasan di antara perangai masa budak-budak, mak bapak suruh puasa. Kadang-kadang mak bapak suruh puasa pula bagi janji, kan, kalau penuh sebulan dapat 2 raya lebih. Apa di antara yang selalu berlaku kepada kanak-kanak ni, dia tak faham lagi apa itu Islam yang sebenar. Masa dia kumur-kumur tu, masa gosok gigi tu, kan, dia kumur-kumur, katakanlah dia dia kumur-kumur tu separuh daripada ini, tapi sekali lagi dia luah banyak mana? Kan? Dia luah mungkin separuh lagi mana? Tapi kalau kita faham Islam, kita yang dah dewasa ni, kita pun lepas sembahyang duha pagi tu, kita pun tidur. Bangun-bangun, rupa-rupanya bini kita dia pergi rumah anak ke apa ke, bangun-bangun kita seorang je kat rumah. Buka-buka saja, ayam goreng berempah ada lagi seketul. Nak pederah ke ataupun simpan? Sudah tentu kita akan simpan. Sebab apa? Sebab itulah di akhirat nanti juga balasan orang-orang yang berpuasa dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sir. Nama pintu itu adalah Babur Rayyan. Ada pandangan ulama bahawasanya orang-orang yang berpuasa ni, dia ada satu pintu, ada satu laluan khas untuk masuk ke dalam surga. Malah mereka ini tidak pun melalui titian Siratul Mustaqim. Ini diantara ganjaran. Sesuai dengan ibadah puasa itu ialah tidak ada siapa yang tahu dia puasa, tidak ada siapa yang tahu kepedihan lapar dahaganya kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Menjadikan mereka abdi kepada Tuhannya dalam masa memohon doa, juga menjadikan sebagai abdinya
sewaktu menjalankan hukuman dan keadilan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Okey. Adakah kalau kita menjadi seorang menteri undang-undang contohnya, kalau yang bersalah itu adalah kroni kita atau anak pinak kita atau orang kampung kita? Ini yang pernah berlaku di zaman Nabi Daud ke Nabi Daud ke ataupun Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan? Kisah ini ada dijelaskan di dalam kitab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Muniyatul Musalli. Kan? Allah Subhanahu wa taala menegur nabi itu apabila mana bila yang bersalah itu satu kampung dengan bini dia minta dilepas ataupun diringankan hukum. Ini adalah di antara perkara yang pernah berlaku di zaman para nabi. Okey. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepadaku. Maknanya matlamat kita diturun, dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini bukan untuk suka-suka, bukan untuk apa yang disebut, tuan-tuan perasan tak? Ada golongan-golongan tersebut, golongan-golongan tertentu, kadang-kadang termasuklah di kalangan orang Islam, dengan mempertahankan yang disebut sebagai hak kebebasan bersuara, hak kebebasan individu. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni milik siapa? Kita ni Allah punya. Allah yang menjadikan kita. Siapa bila kita ada, atau siapa bila seseorang itu ada kuasa, bila seseorang itu ada populariti, bila seseorang itu orang yang kaya, kenapa dia cuba untuk membeli undang-undang, membeli kesalahan ataupun membeli sesuatu yang dia melakukan kesalahan tersebut tapi minta dia dilepaskan? Kenapa? Apa hak kita untuk melakukan demikian, sedangkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Nabi kata, lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, seandainya yang mencuri itu adalah anakku Fatimah, maka kata Nabi, tangan Fatimah juga aku akan potong. Inilah satu contoh yang Nabi sabdakan tentang bagaimana manusia melaksanakan ubudiyah kepada Allah dalam apa perkara sekalipun. Dengan lebih jelas lagi, tujuan asasi itu ialah untuk menjadikan manusia mengabdikan diri semata-mata kepada Allah, iaitu wala' ataupun ikut mereka, dan seluruh urusan hidup mereka tunduk dalam mengabdikan diri kepada Allah. Bahkan mengabdikan diri kepada Allah itu hanya cukup dengan urusan-urusan agama yang khusus sahaja, tetapi merangkumi kedua-duanya, urusan-urusan agama dan urusan dunia. Yang demikian adalah kerana menurut kepahaman ajaran Islam yang sebenarnya tidak ada pemisahan dan pengasingan di antara urusan-urusan agama dengan urusan-urusan keduniaan. Berdasarkan pahaman inilah Islam menolak pahaman sekuler ataupun pahaman ilmaniah yang asasnya adalah memisahkan agama dari urusan pemerintahan dengan slogan hak kaisar adalah untuk kaisar dan hak Allah adalah untuk Allah. Agama itu untuk Allah dan negara itu untuk masyarakat. Kita dulu pernah apa? Ada satu istilah agama suku, politik suku. Maknanya dia kata agama itu adalah urusan Islam, politik itu adalah urusan dunia. Tak mau.
Apa juga yang kita laksanakan, urusan-urusan dunia, semua ada kena-mengena dengan Islam. Kita tak boleh pisahkan. Nah, contoh tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak orang yang tak faham Islam? Masa akad nikah, masa akad nikah tu, pakaian mempelai terutamanya wanita, pakai nikah, nampak mata aja. Masa menikah tu, dengan dia punya kain ke bawah putih, mengalahkan orang apa nama ni, yang orang umrah tu, dengan labunya sampai kena ada seorang pegang dengan labuci-labucinya. Nampak benar dia punya Islamiknya. Lepas tu satu lagi pula pukul pukul 10 ada pula khatam Quran. Yang khatam bukan dia, yang khatam kiri kanannya. Dia baca apa? Dia baca Fatihah, satu lagi pula baca Qul a'udzu birabbin nas. Buat duha apa semua, yang keliling yang baca. Dia dah macam ratu kat depan tu. Wara'ah. Lepas tu selawat. Sallallahu dan sebagainya. Tapi tengok, kita terkejut sat lagi, masa bersanding tu, minta maaf saya sebut, nampak benar 2 biji nangka tu dah tak tersembunyi dah, dengan rambut gerbang kala, maknanya konon-kononnya apa, raja ataupun ratu sehari. Pakaian yang Islamik tadi tu dia dah bertukar dah, ala pakaian orang putih tu, baju tak ada lengan tu. Inilah satu contoh yang memisahkan juzuk-juzuk Islam. Nak baca Quran, okey, macam ni. Tapi bila nak bersanding, nak bersanding-bersandinglah, taklah salah nak bersanding, tapi janganlah pamerkan depan orang lain. Dia terpacak noh. Kita masuk pengantin tu dia. Tuan-tuan buat nak bersanding, buatlah kat bilik. Tak salah. Apa nama ni, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, laki dan juga perempuan pengantin tersebut. Menurut ajaran Islam yang sebenarnya, pengabdian diri manusia kepada Allah bermakna menolak seluruh sistem ciptaan manusia yang membawa manusia mengabdikan diri kepada taghut. Islam menolak sistem-sistem tersebut kerana, yang pertama, sistem-sistem itu secara jelas mencabuli hak Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia di dalam hal ubudiyah dan hukmiyah ataupun hakamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukuman itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalaulah ada orang menuduh hukum potong tangan itu adalah zalim, tidak bertamadun, mencabuli hak kebebasan manusia, sekarang ini sebenarnya yang kita cabuli itu adalah hak manusia ke adalah hak Allah? Allah sebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Saya selalu gabung-gabungkan ayat ini dengan ayat puasa. Ayat puasa ialah suratul Baqarah 183, berkenaan dengan kewajipan puasa. Satu muka sebelum atau satu helai sebelum ayat tersebut, kita jumpa dulu ayat yang sama bunyi kepalanya, ekornya sahaja berbeza. Untuk puasa, kutiba alaikumusiyam. Untuk jenayah, kutiba alaikumul qisasu. Nampak? Dua-dua kutiba. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas. Kan? Majoriti orang Islam dia tidak pun membantah tentang mencabuli hak asasi manusia,
yang sepatutnya dia boleh sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang. Tapi dia kata Islam ni zalim sebab dia tahan kita tak bagi makan. Tak ada. Kalau ada pun hanya segelintir saja. Kan? Majoritinya. Termasuklah, minta maaf kok ada terasa. Kan? Kok ada keluarga dia, minta maaf. Termasuklah pondan pun puasa. Pondan ni jelas-jelas dah melanggar perintah Allah. Dia cucuk sana, cucuk sini, ubah sana, ubah sini, dedah sana, dedah sini, sampai belajar lughah ataupun slang perempuan, walaupun dia adalah halkum, dia adalah lelaki. Ya. Tapi bila puasa, dia pun puasa juga. Ya. Apa tak? Tapi kenapa dalam bab yang melibatkan hukum jenayah, di kalangan orang Islam sendiri pun banyak yang menolak. Malah ada mengeluarkan perkataan yang tak sepatutnya, mungkin boleh merosak akidah. Dia kata kalau dah laksanakan hukum potong tangan, nanti dia nak makan dengan mana? Nak makan dengan kaki katanya. Ini di antara perkataan-perkataan sebenarnya dia telah mencabuli hak Allah. Takat kita mencabuli, memang kita tak boleh pun mencabuli hak manusia. Tapi melibatkan ubudiyah kepada Allah, adakah kita lebih mengutamakan hak manusia ataupun hak Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Yang kedua ataupun yang terakhir untuk pagi ini, kenapa Islam menolak sistem taghut ini? Ialah sistem tersebut gagal dan lemah, tidak mampu menegakkan sifat-sifat keinsanan ataupun kemanusiaan dalam menghadapi pertarungan merealisasikan nilai-nilai dirinya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 17, "Afamay yakhluqu kaman la yakhluqu, afala tadhakkarun." Apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Adakah sama yang diperintahkan oleh manusia dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Manusiakah yang bagi kita makan ataupun Allah? Manusiakah yang bagi kita hidup ataupun Allah? Manusiakah yang memberi hakikat kebahagiaan kepada kita ataupun Allah? Lalu kenapa ada di kalangan manusia dia lebih mengikut titah perintah manusia, malah dengan zalimnya dia mengatakan bahawasanya yang telah ditetapkan oleh Allah itu sebagai zalim? Mudah-mudahan kita muhasabah diri, supaya kita memahami sebenarnya Islam tak boleh dipisahkan dengan kehidupan dunia dalam semua aspek, termasuklah dalam undang-undang, dalam politik dan sebagainya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan pemusatan yang kedua, ialah jalan menuju matlamat yang jelas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.